Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, seperti biasa pada hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita hari ini melalui video-video yang saya akan uploadkan pada Google Classroom anda melalui sesi online. Okey, topik yang kita akan belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan bab 5 kita, iaitu untuk menjalankan perpasangan papan agihan bagi pendawaian satu fasa. Okey, kita flashback sekejap. Kita tengok kepada topik bab 4 kita. Apa yang telah kita belajar berkaitan dengan topik bab 4 kita, iaitu mengenai pembumian. Apa yang telah kita pelajari dalam topik pembumian, iaitu kita telah belajar mengenai apa itu jenis-jenis pembumian di dalam pendawaian elektrik yang terdapat dalam pendawaian elektrik. Yang kedua, kita telah belajar mengenai fungsi pembumian dan prosedur dalam melaksanakan pembumian. Okey, prosedur dan fungsi pembumian ini melibatkan dengan tata cara untuk melakukan pembumian, cara-cara untuk kita melaksanakan satu perpasangan bagi sesuatu pembumian. Okey, yang ketiga iaitu mengenal pasti aksesori dan kemasan pembumian seperti yang telah saya berikan dalam nota pengajaran dan video penerangan saya pada sesi sebelum ni. Saya telah terangkan dengan terperinci berkaitan dengan aksesori dan kekemasan dalam melaksanakan pembumian. Okey, untuk tidak melengahkan masa lagi, kita akan teruskan sesi pengajaran kita pada topik kita pada hari ini, iaitu mengenai perpasangan papan agihan bagi pendawaian satu fasa. Okey, dalam bab ni tak banyak yang saya nak terangkan sebab dalam bab perpasangan papan agihan untuk distribution board ni kita telah belajar secara tidak langsung pada sesi sebelumnya. Dalam kelas-kelas amali saya dah terangkan mengenai cara pemasangan, mengenai apa itu fungsi setiap komponen seperti main switch, RCCB, PLAB, MCB. Okay, saya dah terangkan secara tidak langsung pada sesi sebelumnya, tapi hari ini kita akan terangkan melalui nota pengajaran, iaitu daripada sesi teori. Kita akan tengok bab 5 kita. Untuk yang pertama ialah untuk papan agihan. Okey, apa itu papan agihan? Papan agihan ataupun distribution board, sebelum ni kita panggil DB ataupun papan agihan, papan utama kot. Okey, ialah satu tempat pengagihan bagi kabel litar akhir. Satu tempat pengagihan bagi kabel litar akhir adalah dia berfungsi untuk mengagihkan daripada kilowatt joule, iaitu meter yang biasanya kita tengok dekat luar rumah kita. Ada satu meter, biasanya warna hitam. Meter sekarang ni meter elektronik, yang biasanya kalau rumah-rumah lama dia menggunakan meter yang ada yang berpusing tu. Okey, untuk papan agihan ni dia berfungsi untuk membekalkan tenaga daripada meter ke papan agihan dan kepada litar akhir kita. Litar akhir kita seperti litar soket, litar pencahayaan, litar lampu kecemasan, litar pemanas apa semua, aircon. Okey, fungsi dia untuk pengagihan bagi kabel litar akhir. Okey, binaan papan agihan dibuat daripada PVC ataupun logam. Okey, seperti yang kita telah belajar pada sesi-sesi amali sebelumnya, kita telah belajar berkaitan dengan binaan papan agihan. Saya telah terangkan mengenai papan agihan terdapat dua jenis. Yang pertama adalah yang PVC, iaitu polyvinyl chloride, dan yang kedua adalah yang menggunakan logam. Okey, perbezaan antara PVC dan logam adalah penggunaan bagi litar kita sendiri, litar pendawaian kita sendiri. Pendawaian kita juga terbahagi kepada dua jenis litar, dua jenis material. Yang pertama kita akan menggunakan PVC dan yang kedua kita akan menggunakan logam. Jadi perbezaannya untuk penggunaan bagi bahan PVC ataupun bahan logam adalah bergantung kepada kita punya litar pendawaian, iaitu PVC ataupun logam. Okey, yang seterusnya adalah perkara yang perlu diambil kira semasa membeli sebuah papan agihan ialah bilangan hala, iaitu bilangan dia punya port. Yang kedua, jenis binaan logam atau PVC yang bergantung pada jenis pendawaian rumah kita ataupun pendawaian yang kita lakukan. Jenis MCB, ELCB dan switch fuse. Yang ketiga, jenis bekalan satu fasa dan tiga fasa. Okey, untuk subjek kita adalah satu fasa. Perbezaan satu fasa dan tiga fasa adalah jenis papan agihannya berbeza, sangat-sangat berbeza.
Disebabkan untuk 3 fasa kita mempunyai 3 jenis kabel untuk live. Yang pertama ada red, yellow, blue. Yang untuk satu fasa kita hanya mempunyai satu kabel saja, satu kod warna saja untuk live, iaitu red saja. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada jenis-jenis papan agihan. Yang pertama adalah papan agihan tertutup logam, terlitup logam. Okey, sebelum ni saya telah tunjukkan macam ni bentuknya. Kalau kita tengok, saya pernah tunjukkan pada sesi amali yang kita telah lakukan pada sebelumnya. Dan seterusnya kita tengok papan agihan terlitup PVC. Okey, yang ini adalah terlitup PVC. Bendanya sama je, fungsi sama, tapi jenis bahan dia, jenis material yang digunakan adalah berbeza. Okey, seterusnya kita tengok kepada 5.12 kita, iaitu berkaitan 5.2 kita. Sekejap. Kejap. Okey, kita tengok kepada 5.2 kita, iaitu peralatan dan perkakasan untuk papan agihan satu fasa. Yang pertama kita tengok pada komponen-komponen pada papan agihan, iaitu distribution board kita. Yang pertama ialah switch utama, switch fuse. Okey, kita akan tengok pada gambar dia selepas ni macam mana switch fuse tu macam mana. Yang kedua kita tengok pemutus litar bocor ke bumi, ELCB, RCCB dan RCD. Okey, ini antara kekeliruan yang terjadi kepada pelajar. Apa itu ELCB, apa itu RCCB, apa itu RCD, PLAB, PLBK. Okey, pelajar pernah bertanya kepada saya, apa fungsi setiap jenis bahan-bahan berikut? PLAB, PLBK, ELCB, RCCB, RCD. Fungsi dia sama, adalah untuk memutuskan litar yang bocor ke bumi. Okey, untuk sesi pembumian kita telah lakukan pada minggu lepas. Okey, untuk minggu ni kita akan tengok macam mana dia boleh macam mana fungsi PLAB adalah untuk membekalkan bocor terus ke bumi, untuk mengelakkan daripada kerosakan pada peralatan-peralatan elektrik kita. Okey, kita tengok ELCB, RCCB, RCD semuanya adalah benda sama, cuma nama je saja lain, fungsi tetap sama. Okey, yang ketiga adalah pemutus litar kecil, MCB. Okey, kita akan tengok berapa jenis MCB yang kita ada, apa kegunaan setiap MCB. Okey, kita akan tengok selepas ni. Yang seterusnya adalah bus bar. Okey, yang seterusnya kita tengok kepada switch utama kita, earth leakage circuit breaker. Yang pertama kita tengok kepada kita punya main switch. Ini adalah 2 pole ataupun 2 terminal, 2 port. Okey, yang kedua adalah untuk single pole. Okey, pole. Okey, sorry. Okey, untuk single pole dia adalah digunakan untuk live saja, manakala untuk 2 pole digunakan untuk live dan neutral. Yang seperti biasa kita gunakan adalah yang 2 pole punya neutral dan live. Okey, seterusnya kita tengok kepada pemutus litar bocor ke bumi. Okey, pemutus litar bocor ke bumi berfungsi untuk memutuskan litar apabila berlaku lebihan arus ataupun berlaku litar pintas yang disebabkan oleh pergerakan elektrik. Okey, sebagai contoh, apabila berlakunya lebihan arus bagi sesuatu perpasangan, penggunaan litar cahaya telah berlaku satu trip di mana berlaku tersentuhnya kabel live dan neutral. Live dan neutral bersentuh menyebabkan berlakunya trip. Pemutus litar bocor ke bumi akan mengalirkan arus daripada litar bocor tersebut, litar touch tersebut akan ke bumi. Ia bagi mengelakkan berlakunya kerosakan pada setiap alat-alat peralatan elektronik kita. Fungsinya adalah untuk mengelakkan daripada kerosakan. Dia akan terus trip, akan terpelantik dan terus memutuskan bekalan daripada bekalan utama ke litar akhir kita.
Dia mempunyai dua port, live dan neutral juga, macam sama macam kita punya main switch. Tetapi untuk kita punya PLAB, dia mempunyai satu button yang berada di sini, yang bentuk T ni, ditulis press button trip test monthly. Maknanya kita kena test kita punya trip setiap bulan ataupun sebulan sekali untuk memastikan litar pendawaian kita masih berfungsi dengan baik. Okey, tiap-tiap bulan kalau dah tak ada kerja, bolehlah pergi dekat awak punya MCB, pergi tekan awak punya T, yang button yang tulis T tu, untuk memastikan awak punya litar pendawaian dekat rumah masih berfungsi dengan baik. Tapi jangan tekan masa ayah tengah buat kerja ke apa ke, masa tengah menggunakan laptop, tengah menggunakan PC ke apa. Takut kerja-kerja tu hilang pula nanti, bebel pula nanti ayah tu kan. Okey, seterusnya kita tengok kepada pemutus litar kecil. Yang ni tak perlu saya terangkan dengan lebih detail, sebab sebelum ni saya dah terangkan dengan sangat-sangat terperinci berkaitan dengan pemutus litar kecil ataupun MCB ni. Okey, kita ke yang seterusnya adalah bus bar. Bus bar ni fungsi dia adalah untuk mengalihkan elektrik daripada MCB A ke MCB B ke MCB C ke MCB D, macam tu. Okey, tapi untuk pendawaian amali kita lakukan pada kelas-kelas kita yang sebelumnya, kita menggunakan kabel saja, kita tak ada bus bar masa tu. Okey, tapi fungsi bus bar adalah sama macam kabel yang kita gunakan, adalah untuk mengalihkan arus daripada MCB A ke MCB B ke MCB C. Okey, macam tu ya. Okey, yang seterusnya kita tengok ciri-ciri dan fungsi setiap komponen pada papan agian. Yang ni saya akan bacakan je lah. Okey, switch utama atau fuse adalah satu unit yang mengandungi pengasring dengan fuse yang boleh ditarik keluar. Okey, tengok fuse dia, bentuk dia gambar dekat bawah tu 63A. Dia bergantung kepada kita punya main switch, berapa kadaran main switch yang kita gunakan. Okey, oleh itu kita punya switch fuse ataupun fuse yang kita gunakan adalah sama dengan kadaran yang kita gunakan pada main switch kita. Ia adalah untuk mengelakkan daripada switch kita kurang ataupun lebih, yang akan menyebabkan kepada kegagalan untuk berfungsi dengan baik untuk fuse. Okey, ia hampir menyerupai fuse switch tetapi mempunyai perbezaan yang berikut. Fuse yang digunakan ialah dari jenis tanpa tag dan tidak perlu skru dan nut. Fuse cartridge berwarna fuse menggunakan fuse jenis HRC. Fuse berkadaran 63A ke bawah untuk perpasangan pendawaian satu fasa, 63A ke bawah. Ia tidak terpisah dari palang bus apabila di-off-kan. Ia digunakan untuk pasangan satu fasa SP dan SPN dan tiga fasa TP dan TPN. Simbol switch utama. Simbol switch fuse. Kita tengok pada switch fuse kita. Bentuk dia macam ni dan simbol dia macam ni. Okey, simple saja. Okey, tak ada keraguan. Okey, pemutus litar bocor ke bumi, ESCB, RCCB, RCD. ESCB digunakan sebagai pelindung kebocoran arus ke bumi dan pengasring litar. Ia berfungsi menggunakan prinsip medan magnet seimbang di mana arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Mempunyai kadar kapasiti pemutusan yang tinggi, dapat dikendalikan secara automatik atau manual. Ia perlu dipasang apabila rintangan bumi sesuatu kawasan itu tinggi. Setiap ELCB biasanya mempunyai catatan kadaran seperti volt dan kadaran, arus kepekaan. Okey, dua arus kepekaan, saya pun tak pasti kenapa. Saya ambil melalui nota pengajaran saja. Okey, untuk voltan kadaran kita boleh tengok di ELCB tersebut sendiri ada dia punya voltan kadaran untuk kadaran volt dan kadaran arus. Volt arus kepekaan, dia punya intensiti kepekaan ada berapa. Contoh untuk penggunaan litar lampu kita, kadaran dia adalah 0.3 saja. Manakala untuk litar water heater, kadar intensitinya lagi kecil, 0.01, maknanya 10% saja. Okey. Seterusnya kita kepada pemutus litar kecil MCB. Satu alat pelindungan arus lebihan mempunyai kadar kapasiti pemutusan yang tinggi.
Ia dapat dikendalikan secara automatik atau manual. Ia mestilah dibuat dan direka menurut BS 3871 menurut peraturan IEE. Jenis-jenis kendalian pemutus litar, magnetik, terminal dan hidrolik. Okey, seterusnya kita tengok pada gambar pendawaian kita. Okey, kita tengok di sini. Okey, sorry, jap. Okey, daripada kita punya energy meter, okey, single phase supply akan masuk. Okey, jap. Oops. Okey. Okey. Kita tengok. Untuk yang pertama, single phase supply akan masuk ke sini, ke energy meter kita daripada kita punya TNB, daripada pencawang utama ataupun daripada kabinet elektrik kita. Seterusnya kita akan masuk ke energy meter. Energy meter ni yang berada dekat luar rumah kita, meter-meter rumah. Yang ni yang baru mungkin. Cuba pakai yang elektronik. Jap. Okey, seterusnya dia akan masuk ke MCB kita punya distribution board kita. Yang pertama adalah main switch kita. Dia akan terus ke main switch. Jap. Dia akan masuk ke main switch kita di sini. Dia akan masuk ke main switch. Seterusnya dia akan dia akan daripada main switch, dia akan ke RCD kita ataupun PLAB, dan seterusnya kepada kita punya MCB 20A, 16A, 10A, dan ada satu lagi 6A. Okey, kita tengok ni fungsi bus bar digunakan untuk menghubungkan antara MCB, setiap MCB, MCB A, B, C, D dan E. Okey, seterusnya apabila bekalan daripada MCB, daripada RCB, PLAB ke DB, dia akan melalui bawah, melalui terminal bawah, sambung begini, dan seterusnya akan ke atas untuk kita punya litar akhir. Okey, pada bahagian ini pula, bahagian ini ia digunakan untuk terminal bumi dan ini adalah untuk terminal neutral. Perbezaan antara terminal neutral dan terminal bumi tak ada beza, mana-mana boleh guna, tapi pastikan ia berada dalam line yang sama. Jangan dekat sini ada dekat sini ada bumi dan dekat sini ada neutral. Litar kita takkan function. Okey. Seterusnya kita tengok kepada yang ni menarik. Kita tengok kepada fungsi-fungsi kita punya MCB. Okey, setiap MCB yang 32, 16, 6A, 20A mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza. Contohnya bagi 32A, ia digunakan untuk litar gelang. Litar SAK, iaitu litar soket alir keluar bagi litar gelang. Dia ada guna untuk melebihi daripada 6 unit. Biasanya kalau kita gunakan untuk litar jejari, di sini litar jejari. Okey, litar jejari hanya menggunakan 16 ampere MCB kerana dia tidak boleh melebihi daripada 6 unit. Bagi soket alir keluar, litar gelang pula, dia mestilah melebihi daripada, bukan mestilah melebihi, ia kebiasaannya melebihi daripada 7 unit kita punya soket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan ke atas, tapi tidak boleh melebihi daripada 10 unit SAK. Okey, bagi yang litar jejari pula, dia mestilah daripada 1, jangan kosong, daripada 1 sampai kepada 6 sahaja. Dia tak boleh melebihi daripada 6 unit kerana ia akan menyebabkan berlakunya lebihan arus. Okey, bagi litar 6A, yang ni biasa kita lakukan adalah untuk litar pencahayaan kita. 1 unit bagi MCB hendaklah tidak melebihi daripada
10 unit lampu ataupun pencahayaan lita lampu kita ni 1, 2, 3, 4, 5 mestilah tidak melebihi daripada 10 unit mengikut peraturan IE. Okey, untuk 20 ampere, kita akan gunakan untuk pemanas air elektrik kuasa tidak melebihi daripada 2000 watt ataupun 2 kilowatt. Okey, yang seterusnya adalah 20 ampere juga kita boleh gunakan untuk aircon kita, power dingin daripada kuasa 1 horsepower kepada 3 horsepower saja. Yang lebih daripada 3 horsepower kita tak boleh gunakan 20 ampere. Okey, untuk kabel-kabel yang kita gunakan untuk litar SAK kita ataupun litar soket alir keluar kita akan menggunakan saiz kabel bersaiz 2.5mm seperti yang telah saya terangkan pada kelas-kelas sebelumnya. Manakala bagi litar lampu kita akan menggunakan saiz kabel 1.5. Bukan litar lampu saja, bagi litar kipas pun kita akan menggunakan kabel 1.5mm saja. Bagi pemanas air kita akan menggunakan kabel 2.5mm dan bagi aircon juga kita akan menggunakan kabel 2.5mm. Okey, untuk kabel daripada main switch utama ke RCCB kita akan menggunakan saiz 4mm. Okey, seterusnya itu saja penerangan saya pada hari ini. Sebelum saya akhiri penerangan saya pada hari ini, kita akan tengok satu video mengenai berkaitan pemasangan elektrik. Kita akan tengok satu video pemasangan elektrik. Okey, jap. Video untuk pemasangan MCB. Okey, itu saja untuk penerangan ataupun video penerangan saya untuk kelas pada hari ini. Untuk lebih video mengenai cara-cara pemasangan, anda boleh ke YouTube, type teknik-teknik ataupun cara-cara pemasangan bagi papan agihan ataupun distribution board.
Okey, saya rasa itu saja untuk sesi penerangan saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa memberikan kerjasama yang baik sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Memberikan kerjasama yang cukup terbaik, memberikan saya sendiri keinginan dan terus untuk mengajar anda semua. Okey, yang pasti stay at home. Pastikan kekal berada di rumah dan pastikan jaga jarak anda. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Harap jumpa lagi dan jaga diri.